Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat tuan-tuan, puan-puan yang di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita diberi peluang dan diberikan kesihatan untuk bersama dengan anda semua para penonton yang sedang lalu lalang di kaki-kaki Facebook kita. Anda ternampak posting ini ataupun live ini, anda boleh like, komen dan share lah agar semuanya peroleh rahmat. Dan utamanya, sekiranya para wanita, kita buka kepada para wanita. Tetapi kalaulah anda mungkin seorang suami kepada isteri anda ataupun ada wanita di dalam rumah anda seperti kakak, adik, tak apa, boleh juga anda follow kami rapat-rapat. Okey, untuk anda menerima segala sudut-sudut informasi yang berguna, pastinya bermanfaat untuk anda. So anda boleh komen. Komen tu anda boleh tanyalah soalan-soalan yang berkaitan sekiranya anda memerlukan bantuan, insya-Allah. So hari ini tuan-tuan, hari ini hari yang sangat indah, hari Jumaat, kita dipertemukan lagi dalam sesi sembang santai kita petang, iaitu hari ini saya nak jemput seorang sifu saya ataupun seorang kita panggil sebagai rakan seperjuangan yang banyak memberikan saya ilmu-ilmu pendedahan awal tentang training motivator. Dan hari ini saya Ron alias bersama dengan PLF Muhammad Salihuddin bin Jamal. Silakan Abang Saleh, sihat? Alhamdulillah sihat. Dah Ya, sihat Alhamdulillah saya sihat. Beginilah sihat-sihat orang tua katanya. Sihat insya-Allah. Dan juga kita doakan abang, keluarga dan rakan-rakan yang sedang menonton berada dalam keadaan sihat hendaknya, insya-Allah. Baiklah abang, kita tak nak buang masa bang. Hari ini kita dapat tahu abang adalah seorang pengasas BDKM. Sebenarnya BDKM ni apa bang? Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan hanya kita diberi izin dan kita terus dapat meneruskan kehidupan kita. Terima kasih juga kepada adik atau bahasa adinda saya, PLF alias yang sudi menjemput saya untuk kita berkongsi sembang santai pada petang ini. Jadi mungkin ramai yang tertanya ataupun nanti penonton-penonton, pendengar-pendengar yang bersama dengan kita pada pagi pada petang ni tanya BDKM ni apa? BDKM ni adalah singkatan kepada modul iaitu bicara dari kerana mata. So B bicara, T dari K kerana M mata. Yang mana modul ini saya asaskan, bukan saya asaskan, saya bina sekitar bermula pada tahun 2018. Yang mana dulu ni masa saya bergerak dulu, modul ni namanya dulu adalah Taqrabuz Zina. Hadis tu. Okey, tapi selepas beberapa saya berfikir perlukan satu rebranding yang lain daripada yang lain, maka saya dapat ilham, maka jadilah ia itu yang sekarang ini dah bicara dari kerana mata. Ada sikit pengenalan lah tentang BDKM. Okey, jadi itulah dia BDKM tu apa? Bicara dari kerana mata, khusus berkaitan dengan mata. Kenapa dengan mata? Sebenarnya mata ini dia sangat tajam. Kita dengar lidah sangat tajam, betul. Lidah sangat tajam apabila bicara. Bila sebut pasal mata, orang boleh tertarik dengan kita. So, dianya pastinya, jelasnya memberi tumpuan kepada para wanita. Okey, khususnya di luar sana. Jadi bang, saya terutamalah saya hari ni saya tertarik dengan poster abang ni. Dekat poster ni ada tulis predator. Sebenarnya bang, apa kaitan ataupun kita nak tahulah dulu makna predator ni apa ni bang sebenarnya? Silakan. Okey, baik, terima kasih, soalan yang baik sebenarnya, dan saya juga nak sebut BDKM ni memang pada asalnya memang saya cipta ataupun kita modulkan yang khas untuk remaja wanita khususnya. Kita dah berevolusi kita ni, dan saya dah 2018 alhamdulillah kita dah hampir 10 buah sekolah lah yang sempat saya pergi untuk berkongsi tentang BDKM ni. Dan bila PKP pada tahun lepas, pada 2020 sudah ada bukan dari awal tahun tu sampai tengah tahun tu sudah ada 4-5 program yang direncanakan. Tapi apa nak buat, Allah lebih mengetahui segala-galanya. Kita ditimpa dengan COVID-19, maka dan bila saya berbincang, cuba tanya dapat kan, so akhirnya saya dah mula buka kepada umum lah. Maksudnya bukan saja untuk wanita, bukan saja untuk remaja perempuan,
tapi saya dah berkongsi untuk para ibu dan juga para bapa. Ada satu saya buat program tahun lepas online, pesertanya ramainya wanita, ibu-ibu, dan ada satu saya buat satu lagi, pesertanya ramainya bapa-bapa lah. Okay, baik. Berbalik kepada soalan Alias tadi, itu predator. Okay? Kenapa saya menggunakan istilah predator? Ialah kerana predator ni sifat ni, sifat predator itu sendiri dia adalah pemangsa. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua, satu perkara yang kita kena tahu, hari ni dunia kita tak selamat. Bukan saja tak selamat dengan COVID-19, betul. tapi kita tak selamat dengan predator-predator yang kita tak kenal. Kenapa kita tak kenal? Sebab kita ambil juga sifat predator tadi. Predator ni, kalau kita tengok cerita predator ni, dia ada topeng yang menutupi muka dia, yang mana kita tak tahu wajah sebenar dia. Kita tak tahu wajah sebenar dia, dan mungkin dia ada pelbagai-pelbagai wajah yang tersembunyi di sebalik topeng. Sebab itu saya bawa dalam BDKM ni, saya bongkarkan beberapa bentuk-bentuk ataupun ciri-ciri predator yang perlu diawasi, yang kita sedar ataupun kita sedar dia berada di sekeliling kita. Jadi itu ringkas apa predator. Jadi buat tuan-tuan yang di luar sana, mungkin kita biasa dengar predator ni dalam filem-filem Hollywood, Bollywood dan sebagainya. Jadi sinonim dengan perkataan tu predator ni seorang yang menyukai mangsa-mangsanya. So jadi tuan-tuan, bila saya buat pasal mangsa, pastinya sasarannya adalah wanita. So lelaki-lelaki ini dia akan jadi pemangsa lah. Cumanya bukan lelaki-lelaki yang sedang di depan anda ni, insyaAllah. Kita minta simpang, jangan. Di luar sana mungkin ada yang hidung belang dan sebagainya. So jadi kita nak berbalik, kita dah faham tentang predator ni tuan-tuan. So saya nak tanya kepada PLF Abang Saleh, yang dikatakan sebagai predator ni, apa sebenarnya punca wanita-wanita ini ataupun kaum hawa ini mudah terdedahnya kepada mereka? Silakan. Okey, baik. Satu perkara yang kita kena sedar, terima kasih juga atas soalan yang kedua ni. Cuma saya nak tambah lagi. Bila kita sebut predator pada hari ini, ada beberapa predator yang kita perlu kenal. Dan apa yang saya nak tekankan ialah mungkin kita akan lebih berhati-hati dengan orang asing. Tapi sepanjang pengalaman saya, pemantauan saya, pemerhatian saya, bacaan-bacaan yang kita lihat, yang bahaya ni ialah apabila predator ini datangnya daripada orang yang dekat. Bahkan dia ada dalam keluarga kita. Jadi itu yang, sebab itu model BDKM ni dia sangat signifikan, dan perlu ada orang tahu, dan saya rasa tak ada orang, saya bukan nak claim lah, tapi sepengetahuan saya tak ada lagi yang buat modul sebeginilah. Jadi itu yang saya nak tekankan. Predator ni bukan saja orang asing, tapi dia ada dalam kalangan kita, dan dia ada beberapa kategori-kategori. Kalau tuan-tuan nak tahu kategori-kategori ni apa, kena join kami nantilah. Nanti di akhir nanti kita akan sharekan. Baik. Jadi soalannya, kenapa wanita kan? Sebenarnya kalau zaman sekarang ni, kalau kita lihat zaman dulu, predator ni biasanya mangsanya, sebab predator ni pemangsa, mangsanya ialah wanita. Tapi hari ni bila zaman makin berubah ni, predator ni bukan saja predator ni pada dipakai topeng. Itu mungkin rasa lelaki. Kadang predator ni boleh jadi wanita. Wah, ini first time ni saya dengar ni. Kan? Dan mangsanya bukan saja perempuan, ada juga mangsanya lelaki. Lelaki boleh jadi mangsa. Nanti kita akan, sebab tu dia kena tahu siapa predator yang macam tu. So predator ni mangsa dia siapa, predator ni mangsa dia siapa, predator ni mangsa dia siapa. Kan? So apa jadi soalan jadi apa, kenapa wanita selalu jadi mangsa kan? Sebenarnya dia ini by gender lah, by gender. Memang banyak wanita menjadi mangsa. Dia ada beberapa faktor lah. Satu faktor kurang awas, ataupun kita sebut tidak cakna lah. Sebab mereka tak terdedah dengan benda ni. Kadang mereka tak akan expect, takkan orang yang macam ni nak buat benda yang tak baik dengan aku. Sebab tu dia ada hint-hint dia. Daripada mata tadi, kalau dalam modul ni, di awal tu saya akan bongkarkan dulu bentuk-bentuk pandangan mata. So kat situ adalah hint awal supaya golongan-golongan wanita ni untuk ambil tindakan awal untuk berhati-hati, supaya dapat mengenal predator-predator. Walaupun insyaAllah kalau dah belajar kan, walaupun kita tak, macam saya sebut tadi, predator ni pakai topeng, tapi dengan beberapa signal, beberapa tanda-tanda, kita dah boleh
ambil sikap langkah awal untuk berjaga-jaga. Dan macam saya sebut tadi lah, sebenarnya bukan saja wanita saja boleh menjadi mangsa, lelaki juga boleh menjadi mangsa, kanak-kanak juga boleh menjadi mangsa. Dan maksudnya siapa dia sekarang ni bukan wanita sajalah jadi mangsa. Mungkin tak tipikal orang akan cakap sebab wanita tu kaum yang lemah. So siapa cakap hari ini wanita sudah bisa, wanita sudah orang cakap boleh dah duduk sama rendah, diri sama tinggi dengan orang lelaki kerana kejayaan kemampuan. Tapi mungkin atas faktor-faktor emosi, faktor-faktor kekurangan ilmu dan pendedahan, dan dia adalah faktor-faktor lah, dan faktor persekitaran, faktor kawan, faktor apa lagi, faktor media sosial hari ini akhirnya menyebabkan memang kita dapat lihat memang remaja-remaja ataupun wanita banyak menjadi mangsa. Terutamanya kalau tengok di Facebook saya ada, saya kongsikan macam mana eksploitasi media yang berlaku, dan memang banyak di kalangan yang menjadi mangsa ialah golongan wanita lah, baik remaja, baik mak orang, bini orang, semuanya dieksploitasi. Jadi semuanya nanti saya akan bongkarkan nanti dalam sesi yang akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Baik bang, tadi abang ada mention tentang bukan setakat wanita yang akan menjadi mangsa, bahkan ada lelaki, bahkan juga predator ni bukannya orang luar, boleh jadi orang dalam keluarga kita tau. So benda ni terlalu dekat sebenarnya. So jadi saya nak tanya abang, antara punca-punca berlaku ini mungkin abang ada mention tadi sebab tak cukup pendedahan ilmu, dan juga ada pepatah Melayu ada berbunyi, tepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Jadi adakah mungkin sebenarnya pihak wanita itu sendiri yang mendedahkan diri dia kepada ancaman? Silakan. Baik, terima kasih Pihak Evalia soalannya. Mungkin betul, saya bersetuju dengan pepatah tu, tepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Ya, mungkin pada mulanya dia boleh juga tu antara faktor lah kan. Kalau orang cakap kalau dia tak mulakan, kalau dia tak bagi respon, tak adalah jadi kan. Tapi itu maksudnya itu dia menyerah diri. Berarti kita tak panggil dia, akhirnya sebenarnya dia menyerah diri. Akhirnya dia, dan bila dia rasa dia jadi mangsa dipergunakan, dia kata dia mangsa lah. Sedangkan dia apa? Yang serah diri dan sebagainya, atau mungkin dia merenyam dan sebagainya. Ya, tapi yang kita fikirkan ialah bagaimana memang mereka ni yang tak bersalah, yang innocent, yang tak tahu apa-apa. Contohnya kanak-kanak yang menjadi mangsa, kanak-kanak yang jadi mangsa pedofil tu. Kan? Ini tak, mereka ni bukannya sebab mereka ni dah ada. Nanti kalau dalam modul kita akan kongsikan macam mana grooming itu berlaku. Dan contohnya macam mana pula, dia ada beberapa faktor lah. Contoh kalau saya kongsikan, saya bagi sikit lah untuk petang ni kan, tak apalah kita nak bagi kan. Bonus kan? Okey. Contoh kalau kita orang Islam kan, macam mana permainan emosi yang bagaimana pengaruh media mempengaruhi emosi minda bawah sedar manusia. Kalau kita sebagai orang Islam, kita tahu kan, lelaki perempuan ni tak boleh bersentuhan. Okey. Haram. Tapi di media, di TV-TV banyak menceritakan cerita yang romantik lah kononnya kan, pelakon berpegangan tangan. Jadi dia memberi satu, bila orang yang tengok, kalau kadang-kadang mungkin remaja-remaja wanita ya, remaja-remaja perempuan ni memanglah dia waktu-waktu macam tu dia rasa anak bercinta tu kan. Jadi dia tengok lelaki ni hero-nya, sweetnya pegang tangan. Jadi bila dia didatangi oleh predator kan, dia datang predator yang dia tak tahu tu pun predator, bila pegang tangan dia, ini dia sebab dia ada perasaan nak ada lelaki belai dia. Dan itu dia rasanya bila habis akhirnya dia percaya yang dia tengok itu cerita, tapi dia jadi satu kepercayaan. Jadi bila dia tengok lelaki yang romantik pegang tangan, peluk, jadi dia pun nak rasa macam tu. Akhirnya walaupun dia tahu hukum agama haram, tak boleh, tapi faktor emosi, faktor emosi nanti saya akan bongkarkan lagi macam mana faktor emosi ni banyak menyebabkan orang perempuan jadi mangsa. Ini faktor emosi. Antaranya adalah pengaruh-pengaruh di filem-filem lah, di drama-drama kan, drama-drama cerita. Bukan tak boleh tengok, boleh, tapi kena betul-betul jagalah, kena faham betul itu cerita. Dan taklah diorang nak berpegang, nak peluk kan.
dah puas dah ustaz-ustaz bagi tahu apa semua kan. Dan tapi ala kulihal dia atas pilihan masing-masing lah. Dan itu yang mempengaruhi sebenarnya remaja-remaja kita akhirnya terperangkap ke lembah berzina. Banyak di dalam modus yang akan kita dan banyak experience soal-soal jawab yang saya sendiri berpeluh nak menjawabnya waktu kalau kita pergi ke sekolah lah. Kalau kita pergi sekolah lepas habis sesi memang confirm banyak gila soalan-soalan yang soalan-soalan cepu emas, cepu gangsa, cepu perak yang kita tak bayang. Dia bang, boleh saya bertanya, dia ini BDKM ni masa sesi yang abang telah laksanakan di sekolah ataupun di luar, biasanya kita dedahkan taktik-taktik ataupun modus operandi predator ini ke, ataupun kadang-kadang abang ada juga satu terima kes rara yang memang berlaku kepada diri wanita itu yang meminta untuk abang selesaikan permasalahan yang mereka hadapi. So sebenarnya skopnya bagaimana tu? Okey, dalam model BDKM memang abang ada bongkarkan teknik asas. Teknik asas predator ni. Ni yang teknik umum lah. Saya tak katalah semua menggunakan teknik yang sama, tapi dia bermula dengan biasanya dia bermula dengan teknik ni lah. Dia bergantung juga melihat juga kepada mangsa tu siapa lah. Kadang ada mangsa yang dah memang senang masuk perangkap, dia tak payah guna teknik-teknik tu. Tapi kalau mana yang ada yang suka main drill dan sebagainya kan, kadang yang mungkin kadang ada yang dia nak test, dan dia nak test dia punya power kan. Kadang dia cari yang mungkin yang drill sikit, yang jual-jual mahal kan. Tapi dia adalah step-step dia kan. Dia memang ada ni sebenarnya. Dan sebenarnya benda ni saya sebut kan, apa yang sebut ni saya bongkar sikit lah. Benda ni sebenarnya ada dekat TV, kita nampak, kita tengok hari-hari. Kenapa dia tak sedar? Sebab emosi kita dah dipengaruhi benda tu. Tapi nanti saya akan lebih detail lagi dalam modul BDKM yang akan datang ni lah. Dan apa tadi yang sebelum jadi? Ada sebenarnya jadi? Dia benda ni dia punya kita dah faham modus operandi lelaki-lelaki hidung belang atau kita panggil predator ni tu. So kita dah tahu modus operandi. Adakah kes yang abang terima untuk BDKM abang ni, abang menghadapi kes-kes yang memang pesan ni ataupun seorang wanita ni memang direct kepada abang, ni sebenarnya saya dah terjerat, apa bantuan nak? Ada kes rara? Kalau based on pengalaman lah bila kita sekolah kan, tak adalah yang mengaku direct, tapi daripada soalan-soalan yang kita terima, kita boleh detect. Bayangkan pergi sekolah ceramah, pelajar umur 13 sampai 17 kan. So bila ada yang tanya, ini soalan yang antara soalan yang saya rasa masa tu saya terima, bila ada seorang perempuan tanya, sebab saya pergi semua sekolah perempuan semua sekolah perempuan. Semua sekolah perempuan. Ada yang tanya macam mana kalau saya dah, dia kata kalau saya dah berzina, ada possibility tak saya mengandung? Nampak. So kita boleh baca, kalau kau tak berzina, kenapa kau nak tanya kan? Ada pula tanya soalan, adakah dia tak ada tak cara macam mana nak pulihkan dara. Ada pula yang tanya, ini kan pelajar yang tanya bang. Dia tak tanya, tapi dia tak tanya direct lah, dia tanya by surat lah. Surat dan okey. Ada lagi yang rare, kira macam memang saya pula bila ada pelajar perempuan tanya macam mana nak mengatasi masalah onani. Aduh. Biasanya onani ni kalau kita lelaki kan, kita dengar lelaki, tapi ini pelajar perempuan tanya macam mana nak mengatasi masalah onani. Dan ada juga yang saya ada yang lepas dari, ada yang mengaku pernah, ada juga memang yang ni jumpa direct, dia mengaku dia dah berzina mahalah, dia mengalami ketagihan seksual. Subhanallah. Dan cuma sebab saya sebagai orang luar, saya bukan kaunselor, bukan cikgu sekolah tu, saya just boleh bagi pandangan dan saya serahkan kepada, saya maklumkan kepada pihak sekolah lah, pihak kaunselor lah untuk bantu. Cuma saya boleh beritahu apa tindakan-tindakan yang dia boleh buat dan sebagainya lah. Dan waktu dia jumpa tu dia on the way lah, dia ke arah nak berubah lah. Berubah sebab dia tanya ada pesan penyakit lah, penyakit kelamin ni kan, sebab dia. Dan apa yang mengejutkan saya bila dia beritahu dia dah bertukar pasangan ni lebih daripada 5 atau 6 kali. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Kita mintakan jauhkanlah keturunan kita daripada ni lah. Dan saya juga, sebab saya pun tak ambil nombor kontak student tu. Dan saya harap dia sekarang ni mungkin dah berada dalam keadaan yang lebih baik lah.
boleh berubah ke arah yang lebih baik lah. Okey, baik. Itu dia. Baik, bang, saya nak teruskan sedikit. Kita ada sedikit kita panggil sebagai satu soalan, boleh tak? Ada soalan ke? Ada, boleh. Dia boleh silakan. Baik, soalannya berbunyi begini. Setuju tak jika saya katakan ramai yang romantic predator sehingga ramai yang jadi mangsa yang tak sedar dia sedang menjadi mangsa? Silakan bang. Yalah. Betul betul. Maksudnya dia kata predator romantik kan. So kebanyakan predator ni dia topeng, dia pakai topeng, dia punya berlakon. Kadang-kadang ada dia ambil kesempatan. Sebab tu biasanya bila saya pergi dekat sekolah-sekolah, kalau saya nasihatkan, kadang remaja katanya tak boleh tak nak bercinta kan. Kalau remaja saya akan cakap tak boleh bercinta, tapi ini bukan masa yang sesuai. Saya akan cakap terus-terang. Bukan masa yang Kalau sesuai. siapa yang tengah ada sekarang ni clash, dia tak putus terus sebab dia. Tapi kalau pelajar IT lain lah kan, dia ada teknik yang lain lah. Tapi untuk pelajar ni saya dan biasanya soalan perempuan ni dia akan biasanya dari remaja wanita dia akan tanya macam mana. Ada soalan saya pernah pergi satu tu di Kolej Tunku Kursiah di Negeri Sembilan. Ni sekolah kelas tu tau, sekolah SBP. Kolej Tunku Kursiah. Dia tanya dengan how you want to know is the one. Dia tanya saya macam mana nak tahu itulah yang the one. Kita jodoh kita tak tahu siapa. Cuma yang saya boleh kongsikan untuk wanita-wanita, remaja-remaja, perempuan di luar sana. Ini pada saya lah. Saya tak tahu kalau tuan-tuan nak setuju, tak nak setuju, terpulang. Okey. Pada saya, lelaki yang baik ialah, saya akan beritahu kepada lelaki yang baik ialah lelaki tu dia tak akan sentuh, tak akan pegang, tak akan ambil kesempatan apa-apa, melainkan sudah dia salam tangan untuk tadi. Okey. Ini formula mudah lah. So kalau betul dia serius kan, dia tak ada dah sibuk nak pegang tangan. Belum kahwin lagi kan, nak pegang tangan sabarlah. Kalau betul-betul kau gentleman, betul-betul sabar cinta, so sabarlah dulu kan. Ini baru bercinta nak pegang tangan, pegang itu ada dalam taktikal tu saya akan cerita nanti ada macam mana step dia. Step dengan mata, step dengan sentuh sikit, pegang tu, lepas tu pegang apa, pegang ini, pegang itu, nanti sampailah akhirnya terperangkap ke dalam Ke kancah ni sama lah. sama ada jadi mangsa ataupun nanti dia mula-mula jadi mangsa, akhirnya dia macam kes saya jumpa tu asalnya dia jadi mangsa, tapi kerap kali and then dia bertukar menjadi ketagihan. Itu kena jaga-jaga bahagia. Dan dia perlu diatasi lah. Dan kena ingat apa juga yang berkaitan dengan masalah seksual ni, dia sebenarnya sudah masuk dalam segi masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental, orang ada ketagihan onani, ada ketagihan pornografi, dia sebenarnya dah masuk dalam masalah kesihatan mental. Itu juga nanti saya akan bongkarkan nanti. Baik, boleh. Baik, ada satu soalan lagi bang. Begini, bagaimana terpulanglah untuk pelajar IPT ataupun pelajar-pelajar ataupun yang lepas daripada IPT, bagaimana kita nak tahu dialah orangnya, dialah pilihan hidup kita, dialah orang yang benar-benar memimpin tangan kita ke syurga? Silakan bang. Okey, ini macam rasa macam dia jodoh ni. Baik. Dia begini ni bukan pendapat abang lah, tapi dia dulu masa abang bujang-bujang, masa abang duduk kat universiti pun kita waktu tu memang ke arah nak cari jodoh kan. So banyaklah dengan ceramah-ceramah kan. So yang pertama sekali jodoh ni satu rahsia Allah SWT kita kena cari. Satu dan lelaki perempuan ni dia dah ada kelebihan masing-masing cara kan. So ada satu pendapat yang abang suka, yang ini disebut oleh Dr. Bella Kamsas ni. Dr. Bella Kamsas dia kata biasanya jodoh kita ni kan, jodoh ataupun kata he's the one, she's the one. Dia kata kadang-kadang dia pun bila kita tengok kali pertama tu dia lain macam. So bila kita tengok kali pertama tu lain macam, dia maksudnya setiap kali kita pandang dia ada perasaan yang lain, berdetuk-detak. Dia kadang ada orang kali pertama kita pandang dia rasa lain, tapi bila 2-3 kali pandang tak rasa apa. Ini setiap kali pandang pandang tu boleh rasa. Dan ni juga yang dikongsikan oleh Dr. Fadila Kamsana ni untuk orang perempuan. Dia kata orang perempuan ni dia ada insting. Dia kata orang perempuan ni kalau nak cari jodoh, dia kata
kalau tengok orang lelaki tu, memang Allah bagi kelebihan pada orang perempuan. Dia boleh tengok lelaki tu, dia bila sekali tengok tu dia dah boleh 50-60% tu dia dah tahu dah lelaki tu baik. So gunakan insting tu lah. Cuma masalahnya orang perempuan ni, dia insting ada, tapi dia kadang-kadang lebih kepada emosi. Dia tengok lelaki ni tak handsome. Lelaki ni handsome. Kan lelaki ni macam, sekarang ni semua nak cakap macam Korea kan. Macam Korea Korea tu baik kan. Dia kadang ada faktor-faktor lah. Dia Korea ke koyak sebenarnya tu bang? Kan tu kan. Okay. Jadi apa-apa pun dalam 42 ni dia rahsia Allah SWT. Jadi kadang-kadang yelah, kadang kita dengan orang tu hanya dengan orang lain. Semuanya kena apa? Kena pandai lah. Kena pandai apa-apa pun mohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan jodoh yang baik. Cumanya ialah kadang-kadang kita ni demand kita ni terlalu orang cakap idealistik. So kita kena be realistik lah. So kalau kita nak jodoh yang baik, so kita kena baikkan diri kita lah. So, kadang-kadang kita nak yang baik, kita nak hafiz, kita nak hafizah, kita sendiri surah Wal-As dengan surah Al-Ahad pun bertukar. Tak jumpa jalan. Contoh. Allah Allah. Okey bang, itu dia tadi buat tuan-tuan puan-puan yang sedang menonton. Baiklah, kita nak seterusnya, bagaimana sebenarnya, mungkin abang boleh kongsikan dua ringkas kot tips untuk para wanita atau ni kita panggil sebagai mereka nak uruskan diri mereka agar tak terjebak ke kancah ini. Mungkin 2 atau 3 tips ringkas daripada abang, silakan. Okey, 2 tips ringkas untuk orang wanita, untuk wanita-wanita di luar sana. Yang pertama sekali, kena ada sikap berhati-hati. So kita mungkinlah ada orang dia kata dia friendly kan, dia mudah mesra, tak kisah dengan siapa pun, tapi kena ada sikap berhati-hati. Okay, kena ada sikap berhati-hati dengan siapa-siapa pun. Kena ada sikap berhati-hati. Maksudnya kita bukan nak bersangka buruk, kita bukan nak bersangka buruk, tapi kita ada rasa berhati-hati. Okey, kita ada rasa berhati-hati. Okey, sebab kita tak tahu kan, sebab kita tak kenal siapa predator yang ada dekat sini kita, so kita kena berhati-hati lah. Dan yang kedua ni saya juga syorkan untuk orang wanita, kalau secara offline kalau maksudnya secara real di sekolah, kalau modul yang setengah hari, memang saya ada kongsikan bukan satu lah, ada berapa, 2-3 lah, self defense, demonstrasi self defense untuk orang perempuan yang mudah. Maksudnya saya nak beritahu ni lah, orang perempuan ni belajarlah seni mempertahankan diri. Belajar seni mempertahankan diri. Dari salah taekwondo ke, silat ke, muay thai ke, boxing ke, apa ke, belajar dan pastikan boleh amalkan. Maksudnya dan you boleh praktik. So anything happen, you tak panik. Sebab biasanya orang akan panik kan, orang akan panik. So belajar dan boleh. Dan kalau yang offline, ada beberapa sekolah memang saya sharekan teknik yang paling simple, yang mudah orang perempuan bila dia rasa terancam, apa benda dia boleh buat, nak guna apa. Tapi dia, yang penting dia tak boleh panik lah. Dia tak boleh panik. Dia kena relax. Jadi amat penting sebenarnya kalau kita nak belajar teknik defense ni ataupun pergerakan untuk menyelamatkan diri, saya rasa kita boleh buat one to one. Tapi memandangkan sekarang ini kita sedang melalui satu fasa yang sulit, so atas talian ada boleh ya Mai? Kalau online tak boleh lah kan. Tapi kalau ada peluang nanti yang bersifat offline, memang ada lah. Dan cuma langkah lain yang orang perempuan boleh buat ialah bawa paper spray. Paper spray kan. Paper spray tu orang perempuan bawa kan? Paper spray beli dekat farmasi pun ada kot paper spray. So anything kalau ada rasa terancam, ada rasa orang ikut di belakang tu, so standby paper spray tu. Kalau kena serang, spray tu orang muka kan. Dia ada dalam modul saya akan kongsikan. So apa step-step yang orang perempuan boleh buat kalau dia rasa di euphoria dan sebagainya lah. Dan sebenarnya ada banyak di share di media-media. Macam polis sendiri pun sebenarnya ada talian khas. So kena pandai explore lah sebenarnya. Sebab tu sebenarnya kena ada ilmu, kena ada kesedaran. Kadang-kadang sebab saya kat diri kan, di awal kita ni memang duduk dalam dunia yang serba tak selamat. Kita kena ada tak berhati-hati. Baik, betul. Baik. Itu saja nampaknya soalan kita. So jadi kita ada sedikit waktu lagi bang. Sebenarnya masa sangat mencemburu kita. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi.
So Ah, mungkin abang boleh bagikan sedikit rumusan ataupun conclusionnya mengenai daripada mata. Okey, silakan. baik, baik. Sebagai rumusannya, okey, sebagai rumusannya pada perkongsian pada petang ini lah, bicara dari kereta ini kita reka khas sebagai satu ilmu, sebagai satu modul untuk memberi kesedaran, memberi satu kesedaran ataupun awareness bersifat keselamatan untuk khususnya untuk golongan remaja, perempuan dan wanita, dan juga boleh sekarang ini untuk lelaki-lelaki yang bertanggungjawab. Saya rasa ramai kan, ramai lagi lelaki yang di luar sana bertanggungjawab, bapa-bapa, abang-abang yang bertanggungjawab, okey, untuk juga tahu supaya boleh kongsikan dengan saudara mara adik-beradik yang wanita, agar mereka boleh diberi peringatan, diberi teguran, supaya sebab apa, setidak-tidaknya bila ada benda ni, sebab kita mungkin tidak akan rasa bersama dengan mereka. Jadi bila diperingatkan, mereka boleh ingat, okay, boleh jadi panduan, boleh jadi panduan dan boleh jadi bimbingan lah yang berguna. Yang pentingnya dan saya harapkan dia akan jadi satu ilmu yang bermanfaat, yang boleh jadi amal jariah saya kalau saya mati nanti, insya-Allah. Okey. Dan saya juga nak, boleh saya umum setting ya? Boleh silakan. Mungkin ada sedikit hebahan daripada abang, boleh? Dan sebagai penutupnya, saya nak umumkan, bukan nak umum lah, saya nak buat pengumuman, insya-Allah. InsyaAllah pada kami akan menganjurkan modul bicara dari kerana mata online kelas 3.0. Sebab pada tahun 2020 saya dah buat 1.0, saya dah buat 2.0. So untuk tahun 2021 ni 3.0, yang mana kita akan buat 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad. Bukan modulnya satu hari je, tapi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang menonton, yang mendengar sekarang ni ataupun kejap lagi, anda boleh pilih nak join 18 ke, nak join hari Sabtu ataupun nak join hari Ahad. Kalau nak join dua-dua hari pun boleh, tak ada masalah. Okay, nak join dua-dua hari pun boleh, tak ada masalah. Okay. Dan untuk hari ni, dalam masa 24 jam, kalau tuan-tuan boleh tengok link yang nanti ada link nanti, tuan-tuan boleh link. Kalau tuan-tuan daftar dalam 24 jam dengan saudara Alias, tuan-tuan akan dapat harga promotion RM25 sahaja daripada harga asal RM50 seorang. Kalau ikutkan harganya RM50 seorang, daftar berkumpulan seorang RM50, early bird RM25. So kalau tuan-tuan daftar ni dapat harga early bird RM25. Dan apa yang paling penting sekali adalah apa yang tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat akan dapat ebook 30 bernilai RM10, e-sijil yang bernilai RM10, dan akan juga dapat rakaman program hari itu yang juga bernilai RM50. So banyaklah sebenarnya, bayar 20 tapi dapat macam-macam, dan saya rasa pastinya berbaloi. Dan ajak kawan-kawan juga datang, ajak kawan-kawan juga join datang. Dan kata macam mana, mungkin ada tanya, kalau dah daftar tapi tak dapat join, jangan risau, kita ada recording. Kita ada recording. Cumanya kalau tak datang, kita tak bagi sijil lah, cuma kita bagi recording dan kita bagi ebook untuk panduan. Alright, itu saja. Terima kasih untuk Alias kerana sudi menjemput saya berkongsi pada petang ini. InsyaAllah. Baik, terima kasih buat PLF Muhammad Salihuddin ataupun Abang Saleh kita, di atas perkongsian yang sungguh bermanfaat. Baik, buat tuan-tuan puan-puan yang sedang menonton, ataupun anda dah nampak saya kita punya poster program, anda boleh refer pada poster tersebut. Ada nombor telefon Abang Saleh kita, urus setia, dan juga anda boleh juga refer pada saya. InsyaAllah kita akan salurkan anda untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berguna, yang bermanfaat dengan nilai yang mampu milik. Tapi anda dapat ilmu tu untuk kegunaan diri anda, terutamanya para wanita, keluarga kita di rumah. So pakat-pakat share info ini agar semuanya peroleh manfaat. Jadi cukup sampai di sini dahulu. Kita akan berhenti seketika. Kita akan sambung pada sesi yang akan datang, InsyaAllah. Di lain waktu episod kita akan up di Facebook kita, dan anda boleh follow lah. Dan juga segala perkembangan ataupun info-info tentang program nanti saya akan naikkan di Facebook, di wall-wall kami. Anda boleh rujuk, dan sekiranya ada pertanyaan anda boleh terus ke Facebook Muhammad Salihuddin bin Jamal. So jadi insyaAllah kita akan bantu sebaik mungkin.
Jadi akhir kalam, maaf daripada kami berdua sekiranya ada terkasar bahasa kurang lebih dan sebagainya. Kita jumpa anda di sesi yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.